Okay, saya tak sure dalam kelas ni, dalam list ada berapa orang sebab saya belum tengok lagi attendance dekat dalam sistem Sims. Sekejap lagi saya baru tengok lah. So sekarang ni saya just let in je lah siapa yang request untuk masuk dalam kelas ni, saya let in je. Saya tak check lagi nama dalam notice attendance. Okay, so selamat datang kepada yang baru masuk. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Farah Suraya binti Mat Nasruddin. Boleh panggil saya Madam Farah je. So saya adalah pensyarah subjek STA 104 untuk awak semester ini, iaitu Introduction to Statistics. Okay, untuk awak SEM yang part tu lah kan, SEM yang kedua. Okay, SEM yang kedua awak kena ambil subjek wajib ni lah. Okay, Introduction to Statistics. So subjek wajib, for sure lah, wajib lulus lah kan. Okay, so first kali kita akan tengok scheme of work. Scheme of work tu saya dah hantar dekat Telegram. Siapa yang belum check lagi boleh buka Telegram group tu. Okay, saya dah hantar dah tadi. Okay, kita tengok yang SOW tu SOW, scheme of work. Sekejap saya share. Saya pun akan share kat sini. Sekejap Sekejap saya terkial-kial sikit sebab saya jarang guna Webex. Semester sebelum ni saya lecture pakai Google Meet, tapi sekarang Google Meet dah tak boleh record, so kena cari option lain lah. So saya pilih Webex ni lah sebab Webex ni masih boleh record. Okay, Google Meet dah tak boleh record dah. Okay, you all boleh nampak tak yang saya share screen ni? Boleh. Boleh, okay. So ini adalah file yang sama yang saya hantar dekat Telegram tu lah, okay, yang ada tulis SOW. SOW adalah Scheme of Work. Okay, so ini adalah Scheme of Work untuk STA 104. Okay, ini adalah mula-mula ada details saya kat situ. Okay, nama penuh ada kat situ. And then, sekejap Okay, nama penuh saya, nombor telefon ada, nombor office, siapa yang ada dekat kampus. Kalau ada apa-apa soalan boleh datang office saya lah dekat BK39. Okay, kod kursusnya adalah STA 104. Okay, Introduction to Statistics. Ini adalah untuk level diploma lah. Level degree awak tak akan ambil subjek ni lagi. Okay, untuk level diploma sahaja. So, credit unit dia 3. Awak semua tahu kan credit unit ni adalah untuk kira awak punya CGPA. Okay, credit unit dengan credit hour tak sama. Okay, credit unit 3, credit hour ataupun contact hour adalah 4. Okay, kita ada 3 lecture dan 1 tutorial. Okay, 3 lecture, 1 tutorial. And then, course outcome, course description ni, saya rasa awak boleh baca sendirilah kat situ. Okay, so kita tengok scheme of work. Okay, scheme of work ni adalah perancangan mingguan lah daripada minggu pertama hingga minggu ke-14 kuliah. Okay, so kita tengok minggu pertama, ini tarikh dia dah ada. Okay, sekejap Saya tengah cari macam mana nak conteng ni. Sekejap you all. Okay, tak apa. Okay, minggu pertama kita akan masuk topik 1. Okay, topik 1 is about Introduction to Statistics. Okay, ini adalah semua subtopik dalam topik 1 lah. Okay. Dan awak tengok remark dekat sebelah kanan. Sekejap ya. Okay, remark dekat sebelah kanan. Dalam minggu pertama awak kena complete in entrance survey.
dan juga saya akan bagi taklimat tentang group project report lah. Okay, untuk subjek ni kita ada project. Okay, project yang awak kena submit dekat minggu, saya tak ingat minggu ke berapa, nanti kita tengok kat bawah tu. Okay, saya akan bagi tahu guideline lah untuk buat group project report. Okay, so minggu pertama kita akan mula dengan topik 1. Okay, chapter 1 lah kiranya Chapter 1 ini adalah semua subtopik dalam chapter 1. Okay, lecture adalah 2 hours. Kat sini ada 2 hours. And then tutorial 1 hour, discussion 1 hour. So maksudnya tutorial dengan discussion tu kita akan buat slot yang lagi satu tu lah hari yang berikutnya. Okay, minggu kedua. Minggu kedua masih dalam chapter 1. Kita belum habis chapter 1 lagi. Okay. Macam samalah setiap minggu kita ada dua jam lecture, 1 jam tutorial, 1 jam discussion. Okay, and then minggu ketiga baru kita akan masuk topik 2. Okay, describing data. Okay, awak boleh tengok sini lah, baca kat sini apa yang subtopik yang kita akan belajar dalam chapter 2. Okay, chapter 2, lecturenya 3 hours sebab benda ni ada banyak yang nak kena explain lah tentang graph ni, graph. So 3 hours kat sini dan discussion ataupun tutorial 1 hour. And then the 4th week and 5th week kat sini, boleh tengok kat sini. Okay, 4th week masih dalam chapter 2, 5th week pun chapter 2. Okay, awak tengok minggu ke-6 pun chapter 2. So maksudnya awak boleh nampak kat sini chapter 2 ni panjang. Okay, dan bila chapter yang panjang, of course dalam final exam pun markah dia adalah markah yang paling banyak lah. Okay. So, ni minggu keempat kita akan belajar yang ni, minggu kelima, and then lepas minggu kelima kita ada cuti mid-sem lah, cuti mid-sem, iaitu kena pada minggu raya. Okay, minggu raya, so the whole week tu kita cuti. And then lepas raya, sambung minggu ke-6, okay, masih chapter 2. And then minggu ke-7, okay, minggu ke-7 baru kita masuk chapter 3. Okay, chapter 3. And then, okay, awak tengok dekat minggu ke-7 ni saya akan bagi assignment. Okay, assignment individual. Yang color biru ni assignment individual. And then dia adalah related to topic 1 and topic 2. Okay, chapter 1 dengan chapter 2. Assignment ni 10%. Ni 10%. Nanti kejap lagi saya akan explain tentang assignment. Okay, minggu ke-8. Minggu ke-8 kita masih chapter 3. Okay, ini adalah semua subtopik yang kita akan belajar dalam chapter 3. And then lepas minggu ke-8 cuti lagi seminggu. Okay, awak cuti seminggu sebab ada kena pada hari gawai dengan hari pesta menuai lah. Okay, cuti khas perayaan seminggu. And then selepas minggu tu sambung week 9. Okay, week 9 kita masuk chapter 4 tentang index number. Okay, and then chapter 5 dekat week 10. Chapter 4 ni pendek je. Okay, chapter 4 1 minggu je. And then chapter 5 on week 10. Week 11. Okay, then awak boleh nampak dekat sebelah kanan ni, dekat week 11 ada awak kena submit group project report. Okay, project report ni kena submit pada minggu ke-11. Okay, and then minggu ke-12 kita masuk chapter 6. Minggu ke-12 tu dah start buat exit survey. And then ada test. Okay, minggu ke-12 tu ada test yang color biru ni. Test. Okay, kita akan cover topik chapter 3, chapter 4, chapter 5. Okay, test ni 15% within 2 hours. Okay, minggu ke-13 masih lagi chapter 6. Okay, minggu ke-14 chapter 6 kita habiskan. So maksudnya dalam STA 104 ni kita ada 6 chapters. Okay, kemudian selepas 14 minggu kita ada final exam lah. Final exam semua topik, semua chapter, iaitu dia merangkumi 50%. Masa dia 3 jam. Okay. So ini tentang yang tadilah ada assessment. Kalau tengok dekat dalam scheme of work tadi, kita ada satu assignment iaitu pada minggu ke-7. Okay, ini adalah individual assignment. Chapter 1 dengan chapter 2.
10%. Okay. And then test minggu ke-12, chapter 3, chapter 4, chapter 5, 15%, 2 hours. Okay, ini adalah summarize daripada dekat dalam table tadi lah. Okay, dan yang ketiga group project. Group project ni merangkumi written report dan juga kena presentation. Dia chapter 1 dengan chapter 2 lah. Okay, markah dia 25%. So boleh tengok group project ni markah dia banyak. Sebab banyak yang awak kena buat. Okay, so bila banyak yang kena buat, boleh start daripada hari ni, form your own group. Okay, group tu saya tak akan bahagikan lah, awak kena pilih sendiri ikut keselesaan awak nak group dengan siapa. Group of 2 or 3 peoples, okay, in a group. And then boleh start fikir nak buat projek tentang apa. Okay, guideline tentang projek sekejap lagi saya akan terangkan. Okay, dan final exam lah, tadi final exam semua topik iaitu 50%. Okay, so ada apa-apa nak tanya tentang kita punya SOW ni? Ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada. Okay, tak ada. So, kalau tak ada, saya terangkan tentang guideline untuk group project pula. Okay. File yang ni pun saya dah send dekat punya group. Tak ada student dah tak? Tak ada. Oh, sekejap ya. Okay, sorry you all ada interruption sikit. Okay, masih boleh dengar suara saya tak? Boleh? Boleh. Okay. Saya rasa macam suara saya sampai dekat awak macam lambat sikit. Sebab you all jawab lambat. Okay, so ini adalah guidelines untuk group project. So awak boleh tengok jugalah file ni saya dah hantar dekat Telegram. Okay, so ini adalah instruction to students. Okay, you need to set up a group of your own consists of maximum 4 members. Okay, maximum of 4 members. Tapi saya rasa kalau 1-2 orang tak boleh. Okay, tak, sebab group projek ni projek yang besar. Kalau awak tengok markah dia 25%. Okay, 25%. So memang banyak kerja yang nak kena buat dalam projek ni. So saya sarankan group awak kalau paling sikit pun 3 orang lah. 3 orang. Jangan kurang daripada 3 orang. Maksudnya 3 atau 4 orang. Maksimum 4 orang. Okay, 3 atau 4 orang. Okay, dan beri nama lah. Okay, nama group. And then you need to choose any issue inside or outside your ITM to be your research topic. Okay, maksudnya dalam projek ni awak kena buat research. Okay, contohnya lah, contoh research, handphone usage among your ITM students. Mobile phone game addiction among your ITM students. Itu kalau awak nak buat inside your ITM lah. Okay, ataupun reading habit among your ITM students. Okay, kalau contohnya kalau awak nak buat yang first topic tu, yang handphone usage among your ITM students, awak kena pilih UiTM student dekat, contohnya lah dekat UiTM Johor, kampus Segamat. And then awak punya respondent ataupun awak punya sampel, awak nak ambil student of
your class. Okay, JCS pula, JB, apa kelas awak tadi? JBA 119. JBA 119 2D ni contohnya. Okay. Okay, ataupun kalau mobile phone game addiction among your ITM students, awak punya sampel, awak kena fikir jugalah sampel awak tu nak ambil daripada mana. Okay. Reading habit among your ITM student. Okay, kalau reading habit awak boleh ambil daripada primary data. Contohnya awak ambil data daripada library. Okay, library kan dia ada data, contohnya siapa yang pinjam buku untuk setiap bulan. Data student tu daripada kursus mana, dia adalah data nama-nama student tu. Okay, contohnya lah yang saya cakap ni. So yang example ni semua adalah isu inside UiTM. Okay, kalau outside UiTM pun awak boleh buat research jugalah. Contohnya lah awak nak tahu dalam sesuatu jabatan berapa orang yang selalu datang lewat, contohnya lah datang lewat dalam masa sebulan. Okay, contohnya. Okay, kalau nak senang, ambil yang inside your ITM lah, sebab awak punya sampel ataupun responden boleh ambil di kalangan kawan-kawan awak. Okay. And then number 3, determine your research objectives and list them all down. Okay, research objective, contohnya tadi kalau awak choose the topic of handphone usage among UiTM student, maksudnya penggunaan handphone di kalangan student UiTM. So apa objektif awak? Awak nak tahu tentang apa daripada research awak? Okay, penggunaan handphone contohnya lah. Research objektif awak want to determine whether want to determine time usage, time usage of the handphone among that students. Okay, maksudnya topik besar awak adalah handphone usage among your ITM student. Tapi research objektif awak dalam tu awak apa yang awak nak tahu? Contohnya awak nak tahu berapa tempoh penggunaan handphone setiap hari student. Okay, research objektif tu mestilah minimum 4. Okay, jangan terlalu banyak, sebab kalau terlalu banyak, banyaklah awak nak kena buat data yang awak kena kumpul nanti. Okay, so research objective minimum 4, tapi saya tak galakkan lebih daripada 4 lah sebab banyak sangat. So 4 is okay. Okay, 4 sajalah. Okay, saya nak 4 saja. So bila dah tahu research objective awak kena cari data. Okay, contohnya lah kalau awak pilih untuk guna secondary data, okay, secondary data, primary data ni kita akan belajar dekat dalam chapter 1. Okay, jangan risau, saya benda-benda ni saya akan ajar dulu. Bila awak dah belajar, barulah awak boleh buat awak punya research. Okay, kalau awak pilih untuk guna secondary data, awak kena cari data tu lah. Okay, kalau pilih untuk guna primary data, okay, awak kena design questionnaire. Okay. So questionnaire macam ni. Dia ada point dia lah kat sini. Your questionnaire must be simple yet useful for your study. It must contain enough information for you to do a very good analysis. The questions in the questionnaire must correspond with your research objective. Okay, contohnya kalau tadi research objective awak nak tahu berapa tempoh penggunaan handphone setiap hari. So dalam questionnaire awak mestilah ada soalan tentang berapa jam ke kan, berapa minit. Janganlah lari daripada awak punya objektif tadi. Okay, so maksudnya kalau 4 objektif, 4 soalan. 5 objektif, 5 soalan. Okay, make sure you have both qualitative and quantitative variable in your study. Qualitative and quantitative ni pun kita akan belajar dekat dalam chapter 1. Okay, jangan risau, benda-benda ni tentang benda-benda statistik ni kita akan belajar dalam chapter 1. Bila dah habis chapter 1 nanti baru awak pandai nak buat questionnaire, macam mana nak collect data tu semua. Okay. Okay, number 6. Select a sample for your study by using an appropriate sampling technique. Sampling technique pun kita akan belajar dalam chapter 1. And then distribute the questionnaire
to your selected sample. Okay, sample tu maksudnya awak punya respondent lah, senang kata respondent. Okay, sampling teknik pun ada banyak sampling teknik yang awak boleh gunakan untuk collect data nanti. Okay, number 7, do a statistical analysis on your questionnaire that you collected. Okay, statistical analysis ni ada banyak, ada mean, median, mode, ada frequency, ada banyak yang kita akan belajar itu dalam chapter 2. And then you need to write a project report and prepare for a presentation. Okay, so maksudnya sekarang ni adalah awak kena form group dulu dan juga pilih tajuk. Pilih tajuk dan juga tentukan awak punya research objective. Okay, kemudian kita akan belajar macam mana nak collect data, tentang sampling teknik, tentang kualitatif kuantitatif dalam chapter 1 dan chapter 2. And then seiring dengan belajar chapter 1, chapter 2, awak pun boleh start buat awak punya project tu lah. Dan jangan lupa projek tu akan awak kena submit minggu ke-11 ikut dalam scheme of work tadi. Okay? Okay, ada apa-apa soalan tentang yang group project ni? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Okay. So kalau tak ada apa-apa nak tanya tentang ni, saya tutup lah yang ni. So kita kena mulakan dengan kita punya inilah chapter 1. Okay, lecture chapter 1. Betul tak ada apa-apa soalan nak tanya? Okay, untuk kelas kuliah, dalam kelas saya akan bagi tunjuk slide macam ni. Tapi untuk nota awak sendiri, okay, nota sendiri saya akan bagi dia punya soft copy. Soft copy nota saya akan bagi dekat Telegram selepas habis kelas ni. Sebab saya nak kena cari balik nota dia dekat mana saya simpan hari tu. Okay, so untuk sekarang ni saya akan tunjuk awak slide dan benda-benda yang penting awak kena catat lah dulu. Okay. Sekejap you all. Saya nak sekejap ya.